Korang rasa lah kan, berbaloi tak lens portrait Sony FE85mm f1.8? Jom tengok video ni. Assalamualaikum semua. Jadi hari ni aku nak review salah satu lens portrait daripada Sony, iaitu lens FE85mm f1.8. Kalau korang nak tahu, Sony ada banyak line up untuk portrait lens. Sony ada 50mm 1.8, Sony ada 50mm 1.4, lepas tu 85mm 1.8, lepas tu 85mm 1.4 G Master, lepas tu Sony ada juga 100mm 2.8, dan juga yang terbaru Sony ada 135mm f1.8 G Master. So untuk hari ni aku nak review lens ni, iaitu lens 85mm f1.8. Ok, lens ni ialah lens 85mm 1.8 kalau korang tengok kat situ. So lens ni agak kecil. Ini aku pakai hood. Kalau aku buka hood ni tak adalah nampak besar sangat. So lens ni kecil dan sangat-sangat ringan. Dari segi specification, lens ni hanya menggunakan ED glass saja, jadi dia tak adalah canggih sangat macam mana yang korang nampak pada lens G Master dengan extreme aspherical ED, super ED dan macam-macam jenis lagi. Lens ni kalau letak dekat APS-C, lens body A6000 series, dia bersama dengan 127mm. Autofocus yang digunakan untuk lens ni pun sangat bagus, iaitu dia pakai linear motor. Selain daripada tu, lens ni kalau kita fokus, dia tak extend. Contohnya macam setengah lens tu kalau dia fokus, dia macam panjang sikit kan. Jadi lens ni tak ada macam tu. Lens masih juga di saiz yang sama. Yang inilah yang dipanggil internal focus. Dari segi design, lens ni memang kecil dan juga memang ringan. Kalau di sini, tengok di sini, binaan dia pun memang not bad, memang tough sikit. Cuma lens ni dia tak ada kita panggil apa, dust and moisture resistance. So basically kalau untuk kegunaan biasa memang tak ada masalah lah untuk lens ni. Kalau tengok dekat sini, lens ni dia menggunakan filter bersaiz 67mm, dan dari segi focusing dia boleh fokus sedekat 0.8 meter ataupun 80 cm. Okey. Lens ni dia mempunyai dipanggil focus hold button. Kalau tengok kat sini dia ada focus hold button. So focus hold button ni memang kita boleh customize untuk kita set apa-apa sahaja shortcut yang kita rasa kita nak set dekat sini. Dan dia juga ada autofocus dan juga manual focus button. So ini dua benda ni dah jadi macam satu benda wajib untuk kebanyakan lens untuk Sony. Dia punya focus ring ni memang best. Dia dibuat daripada magnesium alloy dan rasa memang ok lah, rasa laju, rasa sedap dipegang dan sedap untuk kita tukar-tukar fokus kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan manual focus. Dari segi harga, lens ni berharga RM2,669 seperti mana yang tertera dekat website Sony Malaysia. Satu benda kelemahan lens ni ialah dia tak ada OSS. Tanpa OSS basically tak jadi masalah untuk kebanyakan Sony user, sebab kebanyakan Sony full frame camera body dia dah ada in body image stabilization. So memang tak jadi isu lah untuk digunakan dengan Sony punya camera body. Kalau korang menggunakan APS-C memang menjadi satu isu lah sebab dia tak ada OSS. Tapi kalau korang menggunakan A6600 ataupun A6500 tak ada masalah sebab camera body tu dah ada in body image stabilization. Dari segi aperture, lens ni hanya menggunakan 9 aperture blade. Jadi basically 9 ni dah kira ok lah, tak adalah teruk sangat kan. So tak adalah macam GM, mana GM line menggunakan sebanyak 11, kebanyakan GM line menggunakan 11 aperture blade, di mana dia mampu memberikan bokeh yang lebih baik dan lebih cantik, lebih smooth. Tapi lens ni pun boleh tahan juga power, dia punya bokeh pun memang cantik, memang smooth. So far bila aku test shoot dengan lens ni memang tak ada masalah lah dari segi bokeh dia cantik je. Seperti mana yang aku sebut tadi, lens ni dia menggunakan linear motor. So dari segi autofocus capability, lens ni memang agak terbaik. Linear autofocus motor ni dah menjadi satu kewajipan untuk kebanyakan Sony lens. Kebanyakan semua Sony lens menggunakan linear motor system untuk dia punya autofocus capability. Dan lens ni pun tidak kalah, dia menggunakan linear autofocus motor. Dari segi autofocus dia memang sangat-sangat reliable, memang sangat laju, memang sangat bagus untuk digunakan sama ada kita nak shoot foto
ataupun kita nak shoot video. So macam video yang korang tengok ni, aku fokus di depan dekat subjek, lepas tu aku fokus dekat belakang. So basically kamera tak ada masalah untuk fokus subjek, mencari subjek, untuk mencari mata ataupun mencari muka. So memang tidak menjadi isu langsung lah kepada lens ni. Di segi eye autofocus memang laju, dia mencari mata, dan bila kita tukar focusing dia depan belakang memang tak jadi masalah langsung lah untuk kamera ni. Kalau bercakap dari segi eye autofocus ni, kadang-kadang mungkin kita nak test dari segi dia punya tracking capability. So basically aku shoot 10 frame per second dengan Sony A7 Mark III. Setiap gambar memang terbaik, memang sharp. Aku shoot anak aku pula, dua orang ni tengah berlari. So korang dapat tengok kamera tidak pernah lepas subjek dengan cukup baik. Dia pegang, dia track, melekat, memang tak ada masalah langsung lah untuk kamera ni. Tracking dia memang sangat bagus, lens ni memang terbaik, focusing ni memang laju, memang best, dengan harga yang sangat berpatutan dan boleh dikatakan sangat berbaloi untuk dimiliki. So apa kata jom kita tengok dari segi image quality. Untuk test kali ni aku akan bawa korang ke screen desktop aku untuk korang tengok sendiri macam mana hasil kualiti gambar yang terhasil daripada aku shoot menggunakan A7 Mark III dan juga lens 85mm f1.8. Jom kita pergi tengokkan laptop aku. Ok, first aku nak test dari segi sharpness. Kalau korang tengok dekat gambar ni, aku ada shoot dua gambar, iaitu first aku shoot pakai 1.8 dan satu lagi aku shoot 2.8. Kalau korang tengok dekat sini, kalau shoot dekat 1.8 memang dia punya purple fringe memang nampak jelas lah kan. Macam mana aku beritahu awal tadi, dia tidaklah mempunyai kelas yang terlalu canggih macam mana G Master. So basically macam sekarang ni aku shoot, aku menggunakan A7R Mark IV dengan setting ISO 100, aperture 1.8, shutter 1/2000, dan boleh nampak dekat sini purple fringe dia memang sangat-sangat jelas. So gambar yang kedua ni, alright, kalau tengok gambar kedua ni, purple fringe dah semakin okey sikit lah. Dia tidaklah terlalu banyak berbanding bila kita shoot tadi tu, di mana aku menggunakan aperture f1.8. So dah makin kurang. So basically kalau korang menggunakan aperture yang lebih tinggi sedikit, dia punya purple fringe akan makin berkurangan. So basically untuk isu purple fringe ni tidak masalah sangat. Macam software yang aku gunakan ni, dia ada purple fringe punya defringe, dipanggil defringe. So macam aku tarik aja defringe ni, so basically purple fringe akan hilang. Ok, selain daripada tu, kalau tengok gambar-gambar yang aku shoot tadi kan, so basically tadi aku dah shoot first sampai dekat tempat tu, aku mula nak shoot ada aku, tapi aku nampak kumbang ni kan, kumbang ni tengah jalan-jalan mencari bunga lah, mencari madu kan. Dan masa tu aku tak sempat nak set apa-apa, yang aku tak sedar yang aku duk shoot rupanya aku shoot dengan menggunakan aperture f4. So basically inilah hasil gambar yang terhasil. So kalau korang tengok dekat sini, memang gambar dia memang puas hati lah. Shutter pun tak berapa tinggi masa aku shoot tu. Aku semua shoot 1/160, 1/160. So dia tidaklah berapa laju sangat, dan mungkin akan nampak sedikit blur pada kumbang. So kita tengok cari gambar kumbang yang sharp sikit. Alright, mungkin aku shoot menggunakan A7 Mark III. Kalau tengok kat sini, ini ialah antara gambar yang daripada A7 Mark III. So korang tengok memang sharp, memang terbaik lah. Di segi sharpness lens ni memang agak mantap, sebab dengan harga yang tidak terlalu mahal. So bagi aku memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berbaloi lah. Lepas tu aku pun shoot lah anak saudara aku. Dia pun aku suruh lah dia berjalan sampai tu aku track dia punya mata, dan setiap gambar yang terhasil memang sangat mantap lah. Satu persatu kamera mampu track dengan cukup baik. So macam ni. So sekarang ni aku zoom 100%. So zoom, okay, dia berjalan. So korang boleh nampak setiap shot memang sharp. Okay, ni dah aku zoom semua gambar ni aku dah zoom 100%. So setiap satu gambar memang terbaik. Kamera ni tak ada masalah untuk track a moving subject lah kan. So boleh tengok sini, aku lajukan sikit. So tambah kat sini je kita tengok mata. Okay, kalau boleh nampak memang sharp, memang terbaik. So lens ni agak bagus lah. Dari segi focusing motor, dia menggunakan autofocus linear motor, memang laju, memang sangat-sangat reliable. So tengok dekat sini memang sangat sharp. Kat sini mungkin lari sikit. Alright. So seterusnya kat sini baru kena. Alright. So basically dia punya hit rate bukannya 100%. Kalau nak compare dengan GM, dia biasanya dia boleh pergi sampai 96% hit rate. So untuk kamera ni, di mana aku hanya menggunakan A7 Mark III, so bagi aku memang sangat baik lagi dah, memang sangat-sangat bagus.
untuk digunakan, dan bokeh dia memang sangat cantik. Kalau tengok segi bokeh dia memang sangat best, sangat smooth, right? Memang sangat terbaik. So lepas tu aku pun ada juga shoot anak saudara aku di lokasi di tempat ni So aku shoot dekat sini. So kat tempat ni memang sangat best lah bagi aku. Mana ada satu tempat duduk, so aku suruh anak saudara aku duduk, dan kalau korang tengok dia punya bokeh dia memang best kan. Korang tengok memang smooth. Inilah gambar JPEG, inilah gambar RAW. Dan gambar ni aku tak edit lagi masih SOOC, aku tak sempat lagi nak edit. So dari segi sharpness memang terbaik, right? Bokeh dia pun memang best, memang smooth saja So ini ialah bokeh 1.8. Gambar ni memang agak mantap lah bagi aku, yang terhasil. Daripada tu aku buat full body shot, saja-saja test full body shot. Memang gambar ni okey, cantik, sharpness memang terbaik dari segi gambar ni. Hasil daripada lens ni memang terbaik. Dan satu benda, Sony menggunakan eye autofocus. So basically untuk fokus benda-benda macam ni memang tak jadi masalah. Langsung lah untuk kamera Sony. Alright, so ini aku ambil gambar lagi. Memang cantik gambar ni kan. So ini semua gambar-gambar yang terhasil aku menggunakan A7 Mark III. Gambar ni semua tidak diedit lagi, masih SOOC, dan ini ialah gambar RAW. Dan ini ialah JPEG. Cantik kan bokeh dia, memang cantik. So basically memang aku pun minat dengan lens ni, sebab tu aku ada lens ni. Ok, so yang ini aku shoot menggunakan 1.8, lepas tu 2.8, lepas tu f4, lepas tu ok, yang ni 1.8, 2.8, f4, 5.6, f8. Jadi kita tengok satu persatu lah. 1.8, so 1.8 okay, memang sharp, terbaik. Lepas tu pergi ke 2.8, lagilah sharp. Pergi ke f4 pula, lagi sharp, tak ada masalah. 5.6, dan yang ini ialah f8. Memang sangat-sangat sharp lah f8 ni. So lepas tu aku shoot dekat area rumah aku ni, dia ada macam fountain sikit. So aku nak shoot, sebenarnya aku nak test dia punya sharpness daripada dari segi corner kan, nak tengok bagus tak bagus. So yang ini ialah mana gambar lagi ok, yang ini ialah 1.8. So yang ni aku shoot handheld saja handheld saja. Masih lagi sharp dekat corner ni, masih lagi sharp. So basically agak terbaik. Alright, so itu 1.8. So kalau aku pakai f8, kalau aku shoot f8, dia masih lagi sharp juga. ok, yang ni 1.8, yang ni f8, dia tengok side by side. Korang dapat tengok lah. Alright, kalau f8 dia lagi sharp bahagian corner ni, dan kalau 1.8 dia ada soft sedikit lah. ok, bercakap pula video features menggunakan lens ni. So basically ada setengah orang yang menggunakan 85mm 1.8 digunakan untuk video punya kerja lah. So aku ada test sikit record video. So basically aku hanya menggunakan handheld A7 Mark III 85mm 1.8 handheld. So basically kalau korang tengok video yang aku shoot ni, so memang masih stabil walaupun lens ni tidak menggunakan optical steady shot. Dengan ada in-body image stabilization, memang sangat-sangat membantu bagi memastikan video footage yang korang hasilkan tu masih lagi stable, tidaklah terlalu bergegar sangat. So akhir kata daripada aku mengenai lens 85mm f4.8 ni, bagi aku lens ni memang sangat-sangat berbaloi dengan harga yang bawah 3,000 dan juga dengan spesifikasi yang disediakan, di mana autofocus dia memang sangat-sangat bagus, size dia sangat kecil dan compact, dia ringan. So memang sangat berbaloi untuk dibeli, untuk digunakan untuk portrait punya shooting lah. Selain daripada tu, lens ni juga mempunyai saiz yang kecil dan sangat bagus dipakai pada A6000 series. Tapi kepada korang yang menggunakan A6000, A6100, A6400, so benda ni tak ada stabilization, jadi kena jaga elok-elok lah dengan dia punya apa nama tu shutter speed. Dengan pastikan pakai shutter speed yang agak tinggi sedikit berbanding biasa, bagi memastikan setiap gambar yang korang hasilkan tu lebih sharp. Dan kalau korang menggunakan video pakai gimbal, jangan risau, lens ni kecil dan ringan. So basically kalau korang nak pakai dekat DJI Ronin memang tak jadi isu, DJI Ronin SC pun tak jadi isu, ataupun korang nak pakai dekat Zhiyun pun boleh juga, sebab saiz dia yang lebih kecil dan lebih ringan. Memang senang nak stablekan keseluruhan sistem kamera ni dengan penggunaan elektronik gimbal. So aku rasa itu sajalah video aku kali ini. So kalau korang nak bertanya lebih mengenai lens 85mm f4.8 ini, korang boleh komen di bawah. InsyaAllah aku akan jawab setiap komen korang. Dan jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan korang yang masih mencari portrait lens yang sesuai, yang bagus, yang reliable dan juga berbaloi.
berbaloi. Okay, so aku rasa itu sajalah video aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum and bye bye.